أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنا الحكم وعلما وشكنا مع الهدى وسبحنا وطيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا إبراهيم أما بعد الحمد لله bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada pagi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah taala pada pagi ini kita dapat teruskan lagi kuliah duha kita, yang mana kita masih lagi di dalam sambungan tafsir surah Al-Fatihah. Kali ini kita akan masuk kepada ayat yang kedua, yang mana sebelum ni kita telah membahas mengenai ayat yang pertama, iaitu kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi pada ayat yang kedua dalam surah Al-Fatihah, itu dengan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin sampai 7 ayat. Baik, kita baca sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, kita boleh tengok dalam surah At-Tafsir, dalam tafsir surah Al-Fatihah. Baik, sekarang ini kita akan masuk pada kalimah yang kedua, ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Alhamdulillahi rabbil alamin, maksudnya segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memelihara dan mentadbir segala alam ini. Baik, jadi kalimah Alhamdulillah maksudnya puji-pujian. Bila kita kata kalimah Alhamdulillah, maksudnya puji-pujian ni ialah cara kita nak menzahirkan sesuatu sifat yang baik kepada yang dipuji. Nah, jadi kata orang alim, puji ni sebenarnya ada 4 mengikut pandangan orang alim. Yang pertama, Khalik puji
khaliq, maksudnya Allah puji diri dia sendiri. Antara ayat Qurannya ni'mal maula wa ni'mal masir, sebaik pertolongan adalah pertolonganku, kata Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Puji yang kedua, maksudnya Allah Ta'ala puji hadis, iaitu puji makhluk. Ni'mal abdu innahu awwamun, sebaik sebaik pertolongan ataupun Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala puji bagi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jenis puji yang ketiga iaitu hadis puji hadis, yakni makhluk puji, bukan hadis puji Allah, makhluk puji Allah. Biasanya bila kita dapat nikmat, kita kata apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita kata alhamdulillah, tok lelaki bagi duit bulanan, alhamdulillah bang. Nah, tu maksudnya macam itulah. Tu member duk bagi apa-apa sajalah, alhamdulillah. Jadi maksudnya makhluk puji Allah Ta'ala dengan kalimah alhamdulillah. Yang keempat, kata orang alim, jenis puji ni iaitu hadis puji hadis, maksudnya makhluk puji sama-sama makhluk. Contoh, biasa siapa yang suka bela kucing, dia puji kucing tu kan, comel lah kucing ni. Ataupun kita puji pakaian orang tu, lawa lah pakaian awak ni. Ataupun kita puji daripada sudut fizikal, awak ni comel, cantik, kiuk, gebu, apa benda ikut lah. Maksudnya makhluk puji sama makhluk. Jadi semuanya pak puji ni berhak kembali kepada Allah Ta'ala. Dalam kalimah alhamdulillah, dalam bahasa Arab, alif lam di situ kena kepada alif lam lil jinsi, maksudnya segala jenis puji. Maksudnya alif lam tu, alif lam lil jinsi, segala jenis puji, kata ulama, mukhtasulillah, berhak bagi Allah, atau au milkulillah, segala puji empat ni milik Allah Ta'ala. Tu boleh masuk, boleh faham dah. Sebab itulah kita jangan duk perasan dirilah, kita duk kaya ke puji kita, kaya awak ni. Maka kita pun, hidung kita ni jadi macam biskut Mary cicah teh kan. Ni teh ni sedap ni. Ambil biskut Mary cicah jadi kembang macam tu. Tu dia. Jadi kita jangan jadi begitu. Pasal apa dia? Pasal sebenarnya makhluk puji sama makhluk ni kemudian berhak kembali Allah. Sebenarnya makhluk puji Allah, pasal Allah yang beri kita kekayaan, Allah Ta'ala beri kita kecantikan, Allah Ta'ala beri kita kepandaian. Tu maksudnya walaupun makhluk puji sama makhluk, kemudian kembali kepada Allah Ta'ala. Jawapannya apa? Jawab Alhamdulillah. Maksudnya apa? Kalau puji ni kan, apa jawapan yang sepatutnya? Jawapan sepatutnya subhanallah. Sebab tu kita puji satu benda, kita kena kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikirlah pada Allah. Maksudnya zikir itu kita sandar kepada Allah yang memberi kita kepandaian, kita kekayaan. Sepatutnya kita kena kata macam itulah. Sebab itulah kalau kita bercakap dengan anak kita, nak puji anak pun kita kena kata subhanallah, kena kata macam tu, subhanallah, bagi kita kata cantiknya dah. Takut bila kita terlampau puji sangat anak ni, takut anak ni jadi macam riak, sombong. Kita kena kata subhanallah, comelnya pakai tudung macam. Anak saya pun begitulah, bila kata subhanallah comelnya, dia pun heret tudung dalam mari dia tu nak pakai. Kalau tak puji tak boleh, dah pakai. Anak perempuan kan, biasalah. Tak, ibu dia nak solat, dia nak solat je kot. Lepas tu kata kena pakai telekung lah nak bayar ni. Maka kata subhanallah, comelnya pakai telekung ni, dia pun heret dalam almari dia selu-selu. Anak saya macam tu lah. Lucu lah. Jadi siapa manusia yang paling banyak puji pada Allah? Iaitu Nabi Ayub alaihissalam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwabu. Sungguhnya kami dapati Nabi Ayub alaihissalam seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Allah. Maksudnya di sini al-aubah. Nabi Ayub selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun penuh dengan ujian dalam kehidupan dia. Selalu kembali kepada Allah. Kembali ni banyak bentuk. Nabi Ayub berzikir pada Allah, bersyukur kepada Allah, sabar. Jadi disebabkan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam itulah, maka Nabi Ayub mendapat kesabaran dan rahmat, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam hidup ni
Dalam hidup ni apa dia? Kita kena selalu berzikir, memuji Allah Ta'ala, barulah hidup kita rasa tenang. Kalau hidup kita nak rasa tenang, selalulah mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan lafaz alhamdulillah, 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 dan bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala beri. Itu antara tip supaya kita dapat rasa hati rasa tenang selalu. Pernah berlaku dalam satu kisah Abu Ubaidah. Kisah tip nak dapat hati rasa tenang. Kisah Abu Ubaidah ni, dia merupakan gubernur di negeri Syam satu ketika dulu. Satu hari Abu Ubaidah bila jadi gubernur ni, dia tengoklah nasib rakyat dia, hidup senang ke, susah ke, perlu bantuan ke. Jadi Abu Ubaidah tengoklah nasib rakyat dia, dia keluarlah bersama tentera. Kemudian satu hari dia berjalan di dalam hutan. Waktu petang, dekat-dekat maghrib tu, dia bersama tentera dia berjalan satu dalam hutan. Kemudian dia terjumpa ada satu rumah berteduh kecil. Rumah ni kecil dan rumah ni buruk. Maka Abu Ubaidah rasa heran lah, rasa pelik, siapa duduk dalam hutan ni sorang-sorang. Kemudian daripada jauh Abu Ubaidah terdengar daripada rumah tu ada satu orang lelaki sedang memuji Allah Ta'ala. Allah Maha Hebat, Allah luar biasa, Alhamdulillah, Subhanallah. Jadi Abu Ubaidah rasa heran. Kemudian Abu Ubaidah rasa nak tahu siapa yang duduk dalam hutan ni. Kemudian Abu Ubaidah pun menghampiri hutan tersebut, menghampiri rumah tersebut. Maka Abu Ubaidah pun beri salam, Assalamualaikum, udkhul, boleh aku masuk? Waalaikumsalam, silakan tuan. Apabila Abu Ubaidah masuk dalam rumah tu, Abu Ubaidah tertengok ada seorang lelaki yang tua, dalam keadaan lumpuh, yang mana dia tidur di atas lantai, tidur di atas tanah, tidak ada lapik, tidak ada alas. Dan rumah dia tidak ada apa-apa perabot, betul-betul tidur di atas tanah. Jadi apabila Abu Ubaidah menghampiri orang tua ni, rupanya dia orang yang buta, dalam keadaan lumpuh, tak boleh nak bergerak. Jadi yang boleh bergerak hanya mulut saja sedang memuji Allah Ta'ala. Boleh bayangkan, buta lagi, cacat lagi, tak boleh nak bergerak lagi. Lepas tu yang boleh bergerak hanya mulut saja sedang memuji Allah SWT. Kemudian Abu Ubaidah duduk di tepi dia. Abu Ubaidah tanya, Pak Cik, Pak Cik lah, dengan siapa Pak Cik tinggal sini? Bukan cakap Kelantan lah, cakap bahasa Arab lah. Dengan siapa Pak Cik tinggal sini? Kata Pak Cik ni, saya dulu ada keluarga besar, saya ada anak, saya ada isteri, semua dah meninggal. Tinggal anak saya seorang saja, tapi dia dah keluar dah. Okey, baiklah, kenapa Pak Cik duduk sini? Tengoklah saya ni, saya lumpuh, saya tak nampak, cacat lagi. Jadi sebab tu saya duduk sini. Jadi Abu Ubaidah tanya, Pak Cik, saya nak tanya satu soalan. Saya tengok Pak Cik dalam keadaan lumpuh, rumah miskin, tak ada apa-apa perabot, tidak ada kemudahan apa benda. Tapi saya rasa heran lah, Pak Cik selalu memuji Allah dengan lafaz Alhamdulillah, Allahu Akbar. Apa sebenarnya Pak Cik pujikan ni? Apa sebenarnya Pak Cik syukurkan? Jadi Abu Ubaidah rasa pelik. Dan Nabi pun sendiri berkata dalam hadis, Nabi pun rasa pelik, orang miskin yang bersyukur. Pelik sebenarnya. Ada pun orang kaya yang bersyukur, memang patut pun. Memang patut kena bersyukur. Tapi orang miskin yang bersyukur ni, Nabi pun kata pelik. Itu orang miskin yang bersyukur. Maka daripada pertanyaan inilah, maka pakcik tu pun tersenyum ditanya oleh Abu Ubaidah. Maka pakcik pun kata, Tuan, sebenarnya ada dua nikmat yang saya lebih cintai, saya lebih kasih daripada dunia ni. Apa dua nikmat tu pakcik? Yang mana dua nikmat ini saya lebih cinta daripada isteri saya lebih kasih daripada anak saya, dan saya lebih kasih daripada kesihatan fizikal saya. Apa dua nikmat tu pakcik? Yang pertama, qalban syakira. Kata pakcik tu, yang pertama, hati rasa syukur. Dan duk syukur selalu kepada Allah, nikmat yang Allah Ta'ala beri dekat kita. Dan yang kedua, walisan zakiran, nikmat lidah yang sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan datang ke sini tengok saya walaupun lumpuh, walaupun buta, walaupun tak nampak, tapi hati saya tetap rasa tenang. Pasal apa dia? Dua tip tadi. Hati rasa syukur. Yang kedua, selalu basahkan lidah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tip nak rasa tenang. Tu kalau boleh dalam setiap masa dalam hidup kita, banyaklah bersyukur kepada Allah. Syukur mengalahkan segala masalah hidup. Ini tip yang paling penting. Kalau kita tak bersyukur, inilah sebagai alasan hati kita rasa gelisah dan tak tenang. Contoh, ada orang ni kerja sepatut satu hari dapat 200. Bila dapat 200,
orang pertama dia kata alhamdulillah dapat RM200. Nah, bolehlah untuk anak bini makan dan sebagainya. Bolehlah beli ikan, beli sayur, beli barakah kakak dapur hari ni. Maka hati dia rasa tenang. Tapi kalau ada seorang ni gaji dia sepatut dapat RM2,000 satu hari, tiba-tiba hari tu dia dapat RM300 sahaja, maka dia kata, apalah sepatut aku dapat hari ni RM2,000. Dia sumpah, dia seronok, panggil habis binatang duduk dalam zoo negara datang sini. Nah, panggil habis. Tu. Jadi bila tak bersyukur pada Allah, hatinya suka mengeluh. Biasanya orang tak bersyukur pada Allah, dia salahkan diri dia dan salahkan orang lain. Jadi susah hati bila kita tak bersyukur ni. Jadi Nabi kata, ya Sa'labah, lebih baik kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ada satu kisah Sa'labah ni. Sa'labah ni satu hari dia pergi solat berjemaah bersama Rasulullah. Selepas solat berjemaah, biasanya Sa'labah terus pulang, tidak berzikir, tidak berdoa bersama Nabi. Maka satu hari Rasulullah tegur, Sa'labah, kau ni macam orang munafik lah, tak tahan duduk, tak tahan nak semayang, tak boleh nak tunggu semayang ni. Jadi kata Sa'labah, sebenarnya masa ni ya Rasulullah, aku ni pakai kain satu je, lepas aku pakai, aku kena terus balik ke rumah, kemudian isteri aku pula nak pakai buat solat. Kalau aku lambat nanti, isteri aku nak pakai macam mana? Alah-alah kamu tanya ni Rasulullah, tolong doa kat aku biar aku jadi kaya. Sa'labah kata, alah-alah Rasulullah tanya ni, doalah untuk saya biar jadi kaya sekali. Jadi mudahlah kalau saya kaya, boleh beli kain seorang satu. Tak payah nak berkongsi macam ni, boleh berzikir lama, boleh bantu orang fakir miskin. Kemudian Rasulullah tanya, Sa'labah, kamu tengok aku ni kaya ke tak? Tak kaya Rasulullah. Kalau tak kaya jangan minta. Balik. Maka tak jadi. Maka kemudian beberapa hari kemudian datang pula Sa'labah berjumpa Rasulullah, minta supaya Rasulullah doa kepada dia supaya boleh jadi kaya. Ya Rasulullah, mu tengok aku di keadaan begini, apa salahnya doa untuk aku biar aku jadi kaya Rasulullah. Jadi kaya. Tu Rasulullah pun kata lagi, bersyukur itu lebih baik. Bersyukur itu lebih baik kata Rasulullah. Kemudian jangan tanya lagi, maka balik Sa'labah. Maka kemudian datang pula dia berjumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakanlah biar aku menjadi kaya. Nanti kalau aku jadi kaya, aku bantu orang susah, aku keluar zakat. Maka Rasulullah pun beritahu berapa kali dah larang dekat Sa'labah. Tapi Sa'labah tak dengar. Akhirnya Rasulullah pun doalah untuk dia biar jadi kaya. Akhirnya bila jadi kaya, bukan nak bantu orang susah, bahkan zakat pun tak mahu keluar dah. Ni rupanya kita kena bersyukur keadaan kita sekarang ni. Kita kena bersyukur Allah Ta'ala takdir kita sekarang. Kita ikut kehendak Allah. Sebab apa? Sebab Allah yang buat kita. Allah yang ciptakan kita. Allah Ta'ala tahulah kemungkinan-kemungkinan yang kita akan hadapi dalam hidup ni. Kalau kita menuntut lebih apa yang Allah Ta'ala takdir, takut jadi lain. Wahai hamba-Ku, wahai mak, aku beri kamu rezeki cukup setakat ni, nanti kamu rajin datang ke kelas KWE. Nanti kalau aku bagi lebih, tak nampak batang hidung dah KWE ni. Contoh macam tu. Boleh faham dah? Kalau aku bagi lebih yang kamu minta, nanti kamu tak datang masjid, nanti kamu tak datang surau, nanti kamu tak baca Quran. Boleh faham dah? Maka kita ikut apa sahaja yang Allah Ta'ala takdir. Kalau begini keadaan kita, memang kita layak begini. Sebab Allah Ta'ala dah tahu, sebab Allah Ta'ala yang buat kita. Dia faham dah? Itu kisah mengatakan bahawasanya bersyukur itulah lebih baik dan boleh menenangkan hati kita. Yang kedua, selalulah basahkan lidah dengan berzikir kepada Allah. Berbeza, orang selalu berzikir, Allah Ta'ala akan campur automatik ketenangan dalam diri kita. Berbeza, orang lepas solat tidak berzikir dengan orang lepas solat berzikir, berbeza. Macam saya sendiri beritahu berlaku diri saya, kalau lepas solat kalau dalam satu hari tak baca Quran, tak sebut nama Allah, memang gelisah betul. Gelisah, satu hari tu gelisah. Dan jadi macam tak kena je. Jadi tak kena. Masa ni jadi macam celaru. Tak tahu nak buat apa. Jadi nak mana nak tuju dulu. Jadi begitu. Tapi kalau pagi tu dimulakan dengan zikir pada Allah, Allah Ta'ala ni beri satu ketenangan, kemudian Allah Ta'ala atur jadual waktu kita ni. Jadi perfect dan tersusun. Dalam otak kita sepatutnya kita nak buat 5 perkara dalam satu hari. Jadi Allah Ta'ala akan susun perkara mana yang perlu kita dahulu. Jadi automatik Allah Ta'ala beri satu apa orang panggil,
satu jalan yang mudah untuk kita menguruskan kehidupan dalam satu seharian. Jadi sebab tu penting sangat kita kena berzikir pada Allah. Sebab tu orang yang berzikir ni biasanya orang akan rasa hati dia rasa tenang. Nah, zikir apa dia? Nabi ajar lepas solat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Paling kurang 33 buat selalu. Dan kalau kita buat zikir ni, insya-Allah bila kita mati kita boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya-Allah amin sebab itulah penting sangat kita kena berzikir. Lagi-lagilah dengan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maksudnya apa dia? Kita zahirkan rasa kita syukur ni kepada orang yang beri kebaikan pada kita, memberi kejayaan kepada kita, memberi kesempurnaan dalam hidup kita. Siapa dia? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang layak kita puji dia. Nah, maka hanya kepada Allah lah yang berhak yang menerima pujian-pujian sebegini. Allah lah zat yang tersendiri. Jadi ada ulama mengatakan ucapan puji ni mesti diucap dengan lidah yang digerak dengan hati. Sambil kita puji tu mesti kena ada hadir rasa dalam diri kita, rasa kita puji kepada satu orang yang jasanya baik, beri kebaikan pada diri kita. Nah, tapi kalau satu puji yang digerak dengan lidah tapi tidak hadir dalam hati, maka pujian itu dipanggil pujian yang tipu. Pujian yang tipu. Tu. Contoh pujian yang tipu ni macam mana? Contoh kita tak pernah berjasa. Orang ni tak pernah berjasa dengan kita, tapi dia puji kita. Itu orang panggil pujian yang tipu. Mak kau ni baiklah mak. Padahal orang yang puji tadi, orang yang dipuji tak pernah buat baik kepada orang yang memuji. Ini orang panggil sindiran. Tipu saja. Mulut je kata puji tapi hati duduk marah, duduk sum'ah, duduk rasa dendam apa semua. Begitu. Maksudnya pujian tipu. Sebab itulah puji ni, bila puji sebut dengan mulut, mari dengan hati. Kena hadir dalam hati. Tu. Ini orang panggil pujian palsu kalau tidak hadir dalam hati. Tu. Maksudnya apa dia? Kita puji kepada Allah, hadir dalam hati, kita kena menganggap segala nikmat yang kita dapat ni adalah daripada kebaikan Allah Subhanahu Taala. Itu masuk kalimah alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan yang memelihara dan mentadbir segala alam ni. Allah Taala takbir. Allah khalaqas samawati wal ard. Allah Taala jadikan segala langit bumi ni, 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, dan segala makhluk ni di bawah kuasa Allah Subhanahu Taala. Baik. Rabbil alamin, kalimah Rabbil alamin, alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi kalimah Rabbil alamin itu dalam tafsir Jalalain sebut maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikah wad dawabi wa ghairihum wa huwa min alamati li'annahu alamatu 'alal mawjudi. Dalam tafsir itu sebut begitu. Maksudnya yang menguasai sekalian kejadian daripada manusia, daripada jin, Allah jadi malaikat dan segala haiwan tumbuh-tumbuhan ni, wa huwa min alamati. Pasal apa Allah Taala buat semua ni? Pasal Allah Taala kata min ali'an alamati li'annahu alamatu 'alal mawjud. Nak beritahu kepada kita Allah Taala buat semua ni, nak beritahu kepada kita iaitu alamat wujudnya Allah Taala. Wujudnya Tuhan. Sebab tu kalau kita mengaji akidah, bila kita ditanya adakah Allah ada sifat wujud? Ya, sifat wujud. Mana dalil dia? Adamnya alam ini. Kata ulama, sudah dikira lepas dah fardu ain jika orang tanya Allah sifat kidam, Allah sifat baqa, mana dalil dia? Sifat kidam, mana dalil sifat baqa? Mana dalil sifat sama? Kita guna satu dalil saja, iaitu adanya alam ini. Jadi itu dah lepas fardu ain dah. Adapun yang lain itu kita boleh bahas dengan huraian daripada dalil Quran hadis, ayat tu itu bagi fardu kifayah je lah. Tapi bila orang tanya Allah ada mana dalil? Ada alam ini. Jadi maksudnya Rabbil Alamin di sini Allah memelihara dan mentadbir alam ni. Bila sebut alam ni apa dia? Alam masih wallah. Barang yang selain daripada Allah tu dipanggil alam. Dia faham dah? Alam ni sebut dengan istilah makhluk lah, kalau dalam kitab disebut makhluk. Jadi wujud makhluk macam mana? Makhluk wujud didahului oleh tiada baru ada. Adapun wujud Allah tidak didahului oleh tiada. Allah ni bersifat baqa, adapun makhluk bersifat binasa. Allah ni sifat baqa, tidak akan musnah sampai bila-bila walaupun berlaku kiamat.
Allah Ta'ala tidak ada nisbah masa hidup, tidak ada nisbah umur, tidak ada nisbah riwayat bagi Allah Ta'ala, tidak ada. Cumanya yang kata binasa ni ada nisbah masa, nisbah tempoh, kena kepada makhluk saja. Nah, tu boleh faham dah? Tu. Jadi ada tak makhluk yang tidak binasa? Ada juga makhluk tidak binasa. Antaranya seperti syurga, 4 malaikat yang memegang arash ketika berlaku kiamat, antaranya lagi bidadari yang duduk dalam syurga, Lauh Mahfuz dan sebagainya. Ada juga makhluk, walaupun makhluk ni tidak binasa bila berlaku kiamat, tapi sebenarnya bila kata makhluk, Allah Ta'ala harus dan bila-bila masa boleh binasakan makhluk ni. Sebab dia nama makhluk. Bila kata nama makhluk, bila-bila masa. Dan makhluk ni tak wajib ada, tak wajib. Sebab tu dalam sifat, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala ada satu sifat, iaitu harus bagi Allah mengadakan makhluk atau meniadakan makhluk. Tak wajib ada kita ni, tak wajib. Allah nak buat kita pun boleh, tak nak buat kita pun boleh. Boleh faham dah? Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala nak cerita, iaitu Tuhan yang menguruskan alam ni dengan iradat dia, dengan kehendak dia. Jadi maksudnya apa saja yang terjadi dalam dunia ni dengan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala. Dia faham dah? Tu. Jangan kita menyangka bahawa Allah Ta'ala tidak semua yang terjadi itu tanpa iradat Allah. Jangan kita anggap begitu. Tidak ada satu pun yang terjadi tanpa kehendak Allah. Jangan anggap begitu. Sama ada baik, comel, buruk, miskin, kaya, dipuji, dihina, dimulia, disanjung, semua tu di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham dah? Inilah dinama di dalam rukun iman ada satu dipanggil qada dan qadar. Wajib kita kena percayalah. Seperti mana Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Fussilat, ayat 12, zalika takdirul azizul alim, demikianlah ketentuan Maha perkasa lagi Maha mengetahui. Nabi sebut wa qaddara fiha, dialah yang menentu padanya. Maksudnya saya nak terang di sini, dalam Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, dalam hidup baik ke buruk, comel ke cantik, puji ke mulia, semua di bawah iradat Allah Ta'ala. Cuma Ahlussunnah mengatakan manusia ni ada satu, iaitu dipanggil kasbun, usaha. Maka di sini masalah qada dan qadar ni terpecah banyak jenis fahaman. Antaranya fahaman qadariyah. Qadariyah ni dia meyakini bahawasanya segala apa yang dok berlaku ni, semua perbuatan makhluk tidak ada kaitan Allah Ta'ala. Aku cari rezeki boleh jadi kaya, aku yang usaha, bukan Allah bagi. Dia kata macam tu. Aku boleh jadi comel, Allah, aku yang buat, bukan Allah. Maksudnya tidak ada sandaran kepada Allah, semua kena kepada makhluk. Itu fahaman qadariyah, terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, fahaman mujassimah, dia menolakkan takdir Tuhan, tak ada takdir. Yang ketiga, golongan jabariyah. Jabariyah ni dia mengata menafikan segala perbuatan hamba dan dia sandar semua kepada Allah. Tak ada usaha daripada makhluk. Aku jadi pandai ni Allah suruh, aku jadi bodoh ni Allah yang takdir, aku minum arak Allah takdir, aku berzina Allah takdir. Dia kata macam tu, sikit-sikit takdir. Ini jabariyah, terkeluar juga daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang keempat, barulah akidah yang benar Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah ni ibarat seperti susu, dia ni pertengahan. Qadariyah ibarat seperti darah, jabariyah seperti nanah. Sebab susu ni hasil daripada antara darah dengan nanah. Jadi Ahlussunnah ibarat seperti susu. Ahlussunnah mengatakan bagi hamba ada satu sifat kasbun, usaha. Tapi kena ingat, yang meluluskan usaha kita tu siapa dia? Allah Ta'ala yang meluluskan. Fal manha fujurha wa taqwa. Allah Ta'ala dah beri pilih kita dua jalan. Yang mana jalan pertama jalan baik, yang kedua jalan buruk. Kita sendiri yang pilih jalan tu. Allah Ta'ala bagi kita pilih. Tiba-tiba kita pilih jalan buruk, tiba-tiba kita kata Allah yang takdir jalan buruk. Tak boleh kata macam tu. Walaupun pada hakikat sebenar, baik ke buruk semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya apa dia? Ayat ni nak menunjuk kepada kita, hanya Allah dapat memberi bekas, memberi mudarat apa-apa makhluk. Jadi makhluk selain daripada Allah tak boleh nak beri mudarat dan sebagainya. Ubat bukan ubat yang menyembuhkan, pisau bukan pisau yang memutuskan. Tu kalau kita i'tikad bahawa ubat yang menyembuhkan, kata ulama boleh jatuh kufur. Pasal apa dia?
Ubat makhluk ni bukan memberi bekas, memberi kesan, bukan boleh memberi mudarat. Yang boleh beri mudarat, boleh mengubati penyakit dan sebagainya hanya kepada Allah. Jadi ubat tu sebagai asbab, melalui ubat tu Allah Ta'ala jadi asbab atas kesembuhan. Boleh faham tak? Tu akidah. Tapi kata ulama, masalah kita etika ubat yang menyembuhkan ni macam ni. Kalau kita etika ubat yang beri sembuh, tapi kita etika yang menyembuh ni Allah, cumanya ubat ni atas jalan wasilah sahaja, atas jalan orang panggil asbab saja, tapi yang menyembuhkan Allah. Tu dalam kita duk makan ubat tu, kita kata makan ubat lah baru sembuh. Kalau kita bercakap hanya zahir macam tu, tapi dalam hati kata yang menyebut Allah, yang tu tak ada masalah. Nah, boleh faham dah? Jangan pula kita kata aku silap cakap lah, nah, aku silap cakap ubat yang menyembuhkan. Salah lah aku selama ni duk tapang mulut sendiri. Jangan begitu. Nah, walaupun kita kata macam tu ubat yang menyembuhkan, tapi dalam hati kita kata Allah yang memberi sembuh, ubat ni sebagai sebab saja. Nah, tu tak apa. Cuma yang tak boleh ni dalam zahir kita kata macam tu, etika pun kata macam tu. Ubat ialah menyembuh, bukan Allah Ta'ala. Yang tu boleh jatuh kufur. Tidak ada selain daripada Allah yang boleh memberi mudarat, boleh memberi manfaat dan sebagainya. Contoh seperti mana Nabi Musa AS. Nabi Musa ni dia tunjuk mukjizat dia. Mukjizat ni apa dia? Benda yang luar daripada batasan akal, benda yang melawani adat. Jadi Nabi Musa tukar dia ni boleh belah laut, dengan tukar boleh berubah jadi ukar, ulama akan tukar sihir. Nabi boleh mengeluarkan air daripada celah-celah jari, Nabi boleh belah bulan dan sebagainya. Jadi adakah ini Nabi yang memberi kesan? Bukan Nabi yang memberi kesan, tapi Allah Ta'ala izin kepada Nabi. Nah, Allah Ta'ala izin, dengan izin Allah, kena kata macam tu, kena dengan izin Allah, bukannya makhluk yang memberi bekah, itu maksudnya. Nah, tu ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi ayat ni nak beritahu kepada kita Allah yang mengurus alam ni dengan sifat rahmat dan kasih sayang. Nah, tuan-tuan kena ingat dah, Allah Ta'ala buat alam ni bukan dengan terpaksa dah. Ni. Jadi apa saja yang dok berlaku dalam alam ni, apa saja yang terjadi di alam ni, bukan Allah Ta'ala buat dengan terpaksa. Nah, kena ingat, kalau Allah Ta'ala buat dengan terpaksa, bermakna Allah ni lemah. Pasal apa? Sebab ada lagi kuasa yang lebih hebat pada Allah menekan supaya Allah Ta'ala buat makhluk. Jadi Allah Ta'ala bukan paksa buat makhluk ni, bukan. Sebab makhluk ni hanya harus ada saja. Sebab tu bila kata harus, maka tidak terpaksa pada Allah. Boleh Allah Ta'ala nak buat, boleh Allah Ta'ala tak nak buat makhluk ni. Dan Allah Ta'ala buat makhluk ni juga kita kena ingat, bukan kerana Allah mengharapkan pembalasan daripada sesiapa jua pun. Tidak. Jadi Allah Ta'ala buat semua ni, Allah Ta'ala suruh kita ibadat, suruh kita semayang, bukan kerana nak dapat balasan daripada kita, bukan. Dan bukan sebab kita ibadat kita bayar dekat Allah Ta'ala, tidak. Bukan sebab, bukan ibarat seperti mana kita ibadat bayar ikut easy payment ke apa benda, bayar share apa ni, transfer tu ikut, bukan. Tu Tuhan kata innallahu wal azzaq zul quwwati al matin. Dan sesungguh Allah dialah pemberi rezeki dan adalah Tuhan memiliki kekuatan lagi maha teguh. Jadi Tuhan bagi dekat kita ni kekayaan dan sebagainya, maka tidak menguras sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah Ta'ala tak buat makhluk pun tak ada masalah di sisi Allah. Tak ada masalah. Kalau kita tak sembah Allah pun tak ada masalah di sisi Allah. Jadi tetapi Allah Ta'ala buat benda ni, seluruh alam ni semata-mata kerana sifat Ar-Rahman dan sifat Rahim Allah Ta'ala. Pernah ada orang tanya, kenapa Allah Ta'ala ni buat alam ni? Kenapa Allah Ta'ala buat malaikat? Kenapa Allah Ta'ala buat manusia, buat jin, buat syurga, neraka ni? Jawapannya paling tepat, ada hikmah di sebalik ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang ada benda kita boleh tanya, ada benda kita tak boleh tanya. Kalau kita tanya benda ni, kenapa Allah Ta'ala buat alam ni? Ini soalan bodoh. Sebab dalam akidah kata la yus'alu amma yuf'al wa hum yus'alu. Jangan kamu duk tanya apa yang Allah Ta'ala dah buat, jangan duk condemn, jangan duk komen. Padahal kamulah akan yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat esok.
Kemah ayat ni. Jangan duk kondeng apa yang Allah Ta'ala buat. Ni duk komen selalu. Sebab itulah antara ciri kawan kita nak cari, jangan cari kawan yang suka kondem, suka komen. Jangan cari kawan macam ni. Rosak habis perhubungan silaturahim. Nah, jadi sebenarnya Allah Ta'ala buat alam ni nak tunjuk Allah tu wujud dan nak menunjuk bahawa Allah itu berkuasa dan mencipta alam ini dengan sifat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Itu maksudnya. Tu. Dah? Tu. Maliki Yaumiddin. Jadi Maliki Yaumiddin ni yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Jadi ada dua wajah kita boleh baca Maliki Yaumiddin. Kalimah pertama kita boleh baca dengan Maliki Yaumiddin. Maksudnya ma tu kita baca satu harakat saja. Maliki Yaumiddin. Biasanya mazhab Imam Malik lah baca macam ni. Imam Maliki dia baca macam ni. Lepas tu kalau kita pergi ke Maroko ke pergi mana-mana, tu imam dia tak baca bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dia baca macam tu. Nah, satu wajah. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin, maksud dia yang berkuasa pada hari itu, iaitu tidak ada seorang pun berkuasa masa hari pembalasan, sedikit pun tidak ada, hanya Allah Ta'ala. Kalau maksud Maliki Yaumiddin, baca macam tu. Wajah yang kedua boleh baca, iaitu dipanjangkan huruf ma, Maliki Yaumiddin. Tu maksudnya kalau baca Maliki Yaumiddin, memiliki hari kiamat, mempunyai hari pembalasan itu, tidak ada seorang pun tentang hari tersebut, hanya Allah Ta'ala menguasai hari kiamat. Itu maksudnya begitu. Jadi maksudnya di sudut baris, sebab tu kena hati-hati dalam bahasa Arab ni, dia boleh merubah makna. Kalau kita baca panjang sikit tempat yang tak perlu panjang, jadi lari makna dia. Nah, mutasna ataupun nak kata benda tu dua, kena tambah panjang sikit. Itu maksud dia. Itu dalam kaedah bahasa Arab panjang lah. Nah, jadi maksud Maliki Yaumiddin apa dia? Yang menguasai pemerintahan hari pembalasan hari kiamat. Nah, maksudnya apa dia? Di hari kiamat ni tidak ada orang yang boleh berkuasa, hanya berkuasa hari pembalasan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tu. Jadi hari kiamat ni, siapa pun apabila dah masuk hari kiamat ni, tak ada orang pun yang boleh berkuasa. Hatta apabila kita dibangkitkan di pada mahsyar esok pun, yang berkuasa, yang memberi keputusan hanya Allah Ta'ala sahaja. Tu. Semata-mata, boleh kita kata semata-mata yang kuasa di akhirat esok hanya Allah. Dah kita kata Nabi Muhammad boleh beri syafaat tu macam mana? Nabi Muhammad ni pada masa tu, di pada mahsyar dan sebagainya, dia hanya boleh bagi syafaat saja. Nah, tetapi hak nak bagi kata putus ni Allah Ta'ala. Nabi ni ibarat bagi rekomen. Satu orang ni sepatut masuk neraka, kemudian disebabkan syafaat Nabi, Nabi kata, ya Allah, ini hambaku, bebaskan dia. Maka Nabi hanya rekomen saja. Orang panggil kroning lah, ibarat kroning lah. Dengan kebaikan Rasulullah tu, umat Rasulullah, maka Allah Ta'ala pun buat satu keputusan. Yang beri kata putus bukan Nabi, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham dah? Tu rekomen saja. Yang memegang kuasa pada hari tersebut hanya Allah. Tak ada yang lain, tak ada selain daripada Allah. Allah Ta'ala kata apa dia? Wal amru yauma idzilillah. Dan segala urusan pada hari kiamat tersebut iaitu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni bila kata berlaku kiamat, semua alam ni akan jadi hancur lah. Sebab tu kita kena sedar, alam yang kita berpijak hari ni semua akan musnah satu hari nanti, dan segala harta kita semua akan musnah. Nah, kemudian dibangkit lagi sekali daripada mahsyar, dikumpul daripada mahsyar, maka kita akan menghadiri pengadilan pada waktu tersebut. Jadi pada waktu tu segala perbuatan kita, segala amal baik, amal buruk kita akan dibawa daripada dunia pergi ke akhirat. Maka pada waktu itulah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Yarahu kata Allah. Benda baik walaupun sebesar zarah kamu buat masa atas dunia, yarahu kata Allah. Kamu akan tengok depan mata kita. Ya Allah, ini rupanya pahala RM1 aku derma di kelas KWE untuk kuliah dan sebagainya. Allah Ta'ala tunjuk, mungkin sebesar bukit Uhud, wallahu alam lah. Dan pahala di sisi Allah, satu pahala bukan bernilai RM10 kita, tidak. Ada ulama mengatakan satu pahala ibarat seperti lebih baik daripada langit dan bumi.
Subhanallah. Ganjaran Allah satu tu bukan nisbah satu nilai kita, tidak. Nilai satu Allah ni cukup hebat. Tu. Jadi apa sahaja yang kita buat atas dunia, sama ada kita sorok atas dunia selama ni, kita tidur sebatang dengan isteri, kita boleh sorok lagi kejahatan kita dengan isteri, dengan anak-anak, tapi bila masuk di akhirat esok, segala yang kita sembunyi atas dunia semua akan dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita apapun dalam hidup ni, kita kena menganggap bahawa Allah Taala sentiasa memerhatikan kita. Kena anggap macam tu, barulah kita tak berani nak buat maksiat. Sama ada tempat gelap, sama ada belakang tembok, sama ada tidak ada orang, maka kita akan rasa takut kepada Allah Taala. Jadi bila masuk akhir esok, yang pertama Allah Ta'ala akan tanya. Yang mula-mula tanya tentang umur. Kemana kau habiskan usia kamu? Ditanya tentang umur. Masa muda kemana kamu habiskan? Waktu tua mana kamu habiskan? Sama ada datang kuliah KWE ataupun pergi berjoget kedai dandut dan sebagainya. Ditanya tu semua. Ditanya usia awak pergi ke mana? Pergi karaoke ke? Pergi kedai-kedai. Allah tanya semua ni. Yang kedua, Allah Ta'ala tanya tentang ilmu. Dan ilmu kamu sudah diamal ataupun belum? Tuan-tuan kena ingat, ilmu yang kita belajar hari ni wajib diamalkan. Ingat dah. Contoh, satu hari kita buka TV 9, tanyalah ustaz pun ceritalah tentang bahayanya fitnah. Satu ilmu kita dapat daripada pengajian, tanyalah ustaz tu kan. Tapi tiba-tiba kita tak amal seperti apa yang kita dah dapat ilmu tersebut, maka tak boleh. Ulama kata setiap ilmu yang kita dapat, walaupun kita dapat hanya sekejap buka TV dengan fitnah begini-gini, kita wajib amalkan perkara tersebut. Sebab Allah Ta'ala tanya, ilmu kamu sudah diamalkan belum? Yang ketiga, ditanya lagi tentang harta. Kamu dapat harta daripada mana dan ke mana akan belanjakan? Aina iktasabahu huma min anfaqahu, kau dapat harta daripada mana dan ke mana kau belanjakan? Depan, belakang, kiri, kanan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah Nabi SAW dia cukup risau umat dia kaya. Cukup risau. Kaya ni tak salah, tak berdosa perkara kaya, tapi Nabi risau. Pasal apa dia? Sebab Nabi tengok ramai takut umatnya lama nak masuk jalan syurga ni. Pasal apa dia? Bila terlampau kaya sangat, Allah Ta'ala tanya satu-satu, depan, belakang, kiri, kanan, di mana kamu dapat harta dan ke mana kamu belanjakan. Tapi kalau orang miskin yang soleh, yang beriman, tak tanya apa, sebab tak ada harta apa dah. Dengan syarat orang miskin soleh lah. Kalau miskin dah haka, satu grup bahasa setan kau, tu maksud saya nak beritahu. Jadi maksudnya dengan kekayaan kita tu, kalau boleh gunalah perkara yang kebaikan, sebab Allah Ta'ala akan tanya. Sebab tu kadang-kadang ramai orang berjaya menghadapi ujian kemiskinan, tapi ramai juga yang gagal menghadapi diuji dengan kekayaan. Ramai juga yang gagal nisbah dalam menguruskan harta benda. Kalau boleh, walaupun kita kaya, jangan membazir. Jangan membazir. Walaupun kita tak membazir benda haram, kalau boleh, walaupun benda tu tak haram, jangan membazir. Syarat kata kena jaga betul-betul harta ni. Kadang-kadang kita membazir benda yang tak sepatutnya. Tak apa habis duit sepatutnya, tapi kalau bab agama ni rasa berat. Nak beli kitab rasa berat, nak beli pen untuk belajar rasa berat. Tu dia. Dia faham. Jadi segala apa yang telah ditanya oleh Allah Ta'ala, kalau kita boleh jawab semua tu, maka Allah Ta'ala beri keberuntungan bagi diri kita. Maka Allah Ta'ala akan beri balasan yang mengikut sepadan dengan kita. Tu Allah Ta'ala maaf kita, Allah Ta'ala apa kita. Tapi kena ingat, kalau kita tak boleh jawab disoal oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan balas dosa kita mengikut qadar dosa, dan tak akan lebih daripada dosa kita. Allah Rabbi ni dalam kalimah di sini, Malik Yaumidin, yang menguasai hari pembalasan, iaitu pada hari akhirat. Kita kena takut bila peristiwa akhirat ni, kita kena ada rasa takut dan rasa gerung, sebab pada ini kita semua akan disoal oleh Allah. Ada orang tanya, adakah semua tak disoal di pada mahsyar nanti? Semua akan disoal. Semua akan disoal. Termasuk nabi-nabi pun akan disoal. Sebab di pada mahsyar ada ulama mengatakan, ketika mana dibangkit segala makhluk, Allah panggil Nabi dulu. Ya Muhammad, kamu dah sampai ke belum wahyu yang aku tulis sampaikan ni?
Nah, kalau selagi Nabi tak kata ya, selagi tu tidak akan disoal segala makhluk yang lain. Bila Nabi kata ya, ya Allah, aku dah sampai segala amanat yang kamu beri kepada aku, barulah Allah Ta'ala tanya segala makhluk-makhluk yang lain. Sebab tu kita kena ingat, kalau hari ni kita dalam keadaan jahil, Allah Ta'ala tanya kita bila mati akhirat esok, Minah, atas dunia dulu, nah, kamu belajar tak agama? Ada tak orang mengajar dekat kampung kamu tentang agama dan sebagainya? Ada, ya Allah. Lepas tu, kenapa tak ikut perintah Allah? Kenapa jahil sangat ni? Sebab kami malas pergi kelas KWE. Tu maksud contoh saya nak beritahu bahawasanya Allah Ta'ala akan tanya kita, di kampung kamu tak ada ke ustaz yang mengajar, hak pesan kamu tentang kebaikan, cegah daripada kemungkaran? Ada, ya Allah, tapi aku saja tak nak dengar, aku saja tak nak ikut. Allah tanya semua ni. Ni kena ingat ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit lagi kita habis. Dan engkau sahaja, ya Allah, yang kami sembah, dan kepada engkau lah sahaja kami mohon pertolongan. Ini doa dalam solat lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mula-mula kita mengaku depan Tuhan bahawa kita ibadat kepada Allah, bukan kita ibadat selain daripada Allah SWT. Tu maksudnya kita tanda kita mengaku Tuhan sebagai Tuhan kita ikut segala apa yang Allah Ta'ala perintah. Wa iyyaka nasta'in, dan doa ni kita mengaku pada Allah bahawa Allah sahaja tempat yang kita minta tolong. Jadi ayat ni dia nak beritahu kepada kita bahawasanya manusia kalau nak buat apa-apa usaha, kalau nak buat apa-apa perlu kepada usaha. Tu maksudnya ayat ni dia beritahu. Kalau tak usaha tak akan dapat. Yang kedua, ayat ni nak terang pada kita, dia nak beritahu walaupun manusia sudah berusaha, belum tentu usaha tu dia akan dapat. Ada manusia usaha dia dapat, ada manusia dia usaha tak dapat apa yang dia usaha. Jadi dua perkara ni kita kena ingat selalu sampai kita mati. Pernah satu hari sahabat Nabi SAW datang ke masjid. Bila dia turun daripada kenderaan dia, kemudian dia turun naik masjid, Rasulullah tegur. Rasulullah tanya, dari riwayat kata Rasulullah tanya, unta kamu, tu bila sampai dia naik unta tu, dalam riwayat kata dia naik keldai, sahabat tu naik keldai, ada dua riwayat lah. Maka Rasulullah tanya, unta kamu dah tambak ke belum? Belum tambak, ya Allah. Pasal apa? Pasal tawakal kepada Allah. Jadi Rasulullah kata tambaklah dulu baru tawakal kepada Allah. Maksudnya Nabi nak kata usaha dulu, kunci dulu motor elok-elok ni, kunci kereta elok-elok baru tawakal kepada Allah. Ni tinggal nak kunci dalam tu, mana jadi? Tu kalau nak rasa berjaya, rasa nak banyak ilmu, teringin nak jadi orang kaya, teringin nak dapat dan sebagainya, usaha dah. Kalau tanpa usaha tak mungkin berlaku. Yang pertama kena usaha. Tu kadang-kadang berapa ramai orang yang usaha tak dapat apa yang dia usaha. Dan betul berapa ramai pasal apa? Pasal Allah Ta'ala tak izin kepada dia. Mungkin Allah Ta'ala tak izin pada waktu tu, Allah Ta'ala izin pada waktu lain. Jadi kita kena faham yang pertama. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, kita minta dengan Allah. Ya Allah, aku dah usaha selebihnya, kemudian aku bertawakal kepada-Mu, ya Allah. Itu wa iyyaka nasta'in, kita minta doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala meluluhkan usaha kita. Tu kalau boleh, inilah menjadi budaya kita selepas daripada solat. Kadang-kadang budaya kita lepas solat apa dia? Kita baca doa kan. Lepas baca doa pertama, di antara doa kedua tu, lepas habis doa pertama, kita pun berhenti baca doa, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian sambung doa yang kedua kan. Kata ulama, kalau tak turun tangan pun ketika tu tak apa, tak ada masalah. Sebab Al-Fatihah sendiri pun dia panggil doa. Al-Fatihah sendiri tu pun dia panggil minta doa kepada Allah. Kalau tuan nak teruskan, tak ada masalah sampai habis doa yang kedua. Ada setengah orang ni baca doa pertama, kemudian habis doa pertama dia relax kejap baca Al-Fatihah, kemudian angkat tangan bawah. Dua-dua betul, tak ada masalah. Tak nak turun tangan pun boleh. Dan ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini juga doa di dalam surah Al-Fatihah. Kita minta pada Allah ihdinas siratal mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus, untuk menyampaikan maksud yang kita tuju dan selamat. Sebenarnya orang Islam nak apa, teman-teman? Orang Islam nak apa ni? Orang Islam nak keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita nak redha Allah. Kalau kita bercakap nak redha Allah. Kalau kita buat kerja nak dapat redha Allah Ta'ala. Apa pun akhir kita nak dapat redha Allah Ta'ala. Maka kita minta dengan Allah dalam doa ni, ihdinas
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tentu ingat balik, Nabi SAW duduk dengan sahabat, Nabi ambil satu ranting kayu. Nabi duduk dengan sahabat, Nabi ambil satu ranting kayu yang panjang, kemudian Nabi buat satu garis yang panjang, satu garis yang panjang atas tanah, kemudian Nabi pun buat garis kiri kanan, buat garis kiri kanan, kiri kanan. Kemudian Nabi kata, wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'un. Ini jalan aku yang lurus, kata Nabi. Yang lurus ni jalan aku. Jangan ikut jalan hok kiri kanan. Nabi kata, jangan ikut jalan ni. Wala tattabi'u subula. Jangan ikut jalan hok kiri kanan ni. Fatafarraqa bikum an sabili. Dan kalau kamu ikut cabang ni, kiri kanan ni, kamu terpisah daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Maksudnya apa dia? Nabi nak kata jangan diikut jalan sesat. Nabi kata macam tu. Islam ni satu jalan, dia tak ada jalan 2, 3, 4 jalan. Sebab tu fahaman ni ada satu saja, iaitu ahli sunnah wal jemaah. Wahabi ke Syiah ke Qadariyah ke tidak termasuk ahli sunnah. Islam ni tidak terpecah begitu sekali. Tu. Jadi kalau kita pilih jalan kiri kanan, bermakna banyak jenis fahaman yang ada lah. Kalau kita silap jalan, apa maksudnya? Maka kita tersimpan daripada jalan yang sebenar. Tu susah kita nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya jalan lurus, mana jalan lurus? Iaitu jalan agama yang berlandaskan, iaitu Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas ulama. Itu clear, ulama dah kata dah. Tak perlu dah sakit kepala kita nak cari mana jalan lurus, tak perlu dah. Islam yang sebenar iaitu ahli sunnah wal jemaah berdasarkan Al-Quran dan hadis, qiyas dan ijma' ulama. Maka dalam ayat ni, ihdinas siratal mustaqim, kena baca selalu, ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah jalan lurus, itu jalan Islam, jalan yang tak menyimpan daripada Al-Quran, hadis Nabi SAW. Boleh faham dah? Ini tuan mata Allah SWT. Jadi banyaklah kalau kita tengok di dalam perbahasan mengenai ayat ini, kalau kita tengok dalam perbahasan Al-Quran lah, banyak masuk tentang ihdina ni. Banyak-banyak. Kena sebut satu-satu pun banyak ni. Antaranya kata ulama, saya sambung sikit dah. Ada baca-baca jenis ihdina. Ihdina ni maksudnya petunjuk hidayah lah. Yang pertama, hidayatul wujdani al-tabi'i. Petunjuk semula jadi, semua orang dapat lah petunjuk semula. Contohnya, lapar, dahaga, sejuk, panas dan sebagainya, Tuhan bagi dekat orang. Wujdan maksudnya dia reti. Contoh, kalau tak makan, rasa lapar, dia reti. Kalau tak minum, rasa dahaga, dia reti benda tu. Jadi panas, sejuk, semua orang reti ni. Ini petunjuk tabi'i, petunjuk semula jadi. Yang kedua, orang panggil hidayatul hawas, petunjuk panca indera. Dia supaya ada dalam kita semua. Contoh, ada telinga, ada mata boleh melihat, telinga boleh dengar. Kadang-kadang panca indera ni menipu kita. Kadang-kadang kita tengok tanah tu macam rata, tapi bila pergi dekat lubang dalam tu. Kadang-kadang panca indera ni menipu kita juga. Boleh faham dah? Tertipu dengan panca indera kita. Yang ketiga dipanggil hidayatul aqli, petunjuk akal. Hidayah petunjuk akal. Maksudnya Allah Ta'ala bagi sebahagian manusia akal ni boleh memberi petunjuk. Jadi akal kita lah yang menimbangkan petunjuk tersebut. Boleh faham dah? Contoh, bila rasa sejuk, maka otak kita pun fikir, akal kita fikir, sejuk ni pasal apa? Pasal cuaca sejuk. Bila waktu panas, kita fikir pasal waktu panas. Sebab tu jadi demam dan sebagainya. Jadi otak terfikir. Tu orang panggil hidayatul akli. Petunjuk akal. Yang keempat jenis hidayah ni, hidayatul din, petunjuk agama. Jadi petunjuk agama ia turun daripada langit lah. Jadi semua sekali lah. Walaupun akal kata baik. Contoh, akal kata baik, tapi petunjuk agama kata tak baik. Contoh yang mudah seperti mana agama kata kita kena ikut petunjuk agama. Petunjuk agama kata akal kata baik jadi tokai judi lah, bagi cepat kaya. Betul tak? Akal kata macam tu. Tapi Allah Ta'ala kata, innamal khamru wal maisru wal absaru wal azlamu wal rijsun minan amli syaitan. Arak, judi, tenung nasib dan sebagainya haram. Itu amalan syaitan. Jadi bila bertemu dengan hidayatul akli, kita kena pakai hidayatul agama. Jadi agama yang beri petunjuk, walaupun akal kata benda tu molek, tapi agama kata benda tu tak molek. Dan last sekali ayat kita, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
iaitu jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat, iaitu jalan lurus kepada mereka, bukan jalan orang yang ingkar telah murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Nah, jadi siapa sebenar golongan yang diberi an'amta alaihim ni? Siapa? Golongan yang mendapat nikmat. Siapa? Antaranya golongan rasul-rasul, nabi-nabi, syuhada dan solehin, khulafa ar-rasyidin dan sebagainya, dari para sahabat. Inilah golongan yang mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Tu. Nah, tu. Maksudnya apa dia? Kalau kita buka hadis, kita ikutlah jalan orang yang dapat jalan lurus. Maksudnya kita ikut nabi-nabi, kita ikut baca cerita sahabat, kita ikut cara sahabat. Kita memilih jalan golongan an'amta alaihim, orang yang mendapat nikmat. Jadi kalau nak berjaya, ikutlah orang berjaya. Nah, dan kemudian siapa golongan dimurkai? Iaitu orang kafir lah, sesudah mana dia beriman. Jadi orang sesat ni siapa dia? Iaitu orang yang diberi petunjuk, tapi dia tak nak ikut petunjuk tersebut. Kita kena minta berlindung. Ghairil maghdubi alaihim, itu daripada bukan orang-orang yang engkau telah murkai. Maksudnya Islam dah dapat kepada mereka, Islam dah sampai pada mereka, tapi mereka saja tak mau ikut Islam tersebut. Ada setengah ni sudah beriman dengan Islam, tapi kemudian dia kufur pula dengan Islam. Kita minta berlindung daripada golongan ni. Maksud kita mudah faham, kita minta berlindung daripada jadi sifat orang kafir, ataupun kita minta berlindung daripada sifat murtad kepada Allah Ta'ala. Nah, kena minta berlindung dengan Allah. Tu. Minta jauh daripada sifat derhaka kepada Allah. Dan minta juga berlindung daripada golongan yang sesat. Seruan dah sampai kepada mereka, tapi duk main sesat lagi, tak mau ikut agama lagi. Ibarat membuta tuli. Jadi sebagai kesimpulannya, dalam hadis ni, dalam ayat ni beritahu kepada kita, surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama diajar kepada kita supaya kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita mohonlah kepada Allah. Maka yang pertama, Allah Ta'ala ajar kepada kita berdoa, dan kemudian dalam surah ni Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah untuk kita mendiru tingkah laku Nabi SAW. Jadi kita ikutlah Rasulullah, kerana Rasulullah adalah agama yang betul, agama yang sebenar. Jadi oleh sebab itu, sebagai kesimpulan surah Al-Fatihah ni, kita baca dalam solat sebanyak 17 kali dalam satu hari. Jadi kalau boleh, tadabburkan betul-betul surah Al-Fatihah ni bila kita solat. Bila kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maka bila kita dah mengaji tafsir ni, mari semua makna-makna, barulah hati kita rasa khusyuk ketika mari kita solat. Wallahu ta'ala insya-Allah. Lepas ni kita akan masuk kepada surah An-Nas pula dah. Jadi surah An-Nas ni istimewa. Dia nak cerita pada kita tentang kenapa surah An-Nas diturun, iaitu ketika Rasulullah telah disihir. Pasal saya akan cerita ayat-ayat supaya kita dapat mengelak daripada sihir. Dan antaranya surah An-Nas. Baik, kita akan sambung pada minggu depan pula. Wallahu ta'ala. Ada soalan nak tanya? Ada ke? Macam tu juga kan? Macam kita Tadabbur. Betul, samalah. Mana-mana ayat Quran pun kalau boleh hadir dalam hati makna dia sebut. Baik. macam dia macam menyahut. Menyahut seruan Allah Ta'ala. Kena ada dalam hati. Dah jelas Wallahu ta'ala. Setakat dulu kita sambung lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa manfa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi